Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Jadi topik kita pada hari ini bertajuk biarkan alam tersenyum. Menarik kan topik kita hari ini? Terlebih dahulu mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kemahiran menulis. Okey, standard kandungannya 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Okey, standard pembelajarannya pula ialah 4.1.2 iaitu memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respon peribadi tentang bentuk, huraian, maksud dengan betul, rasional dan penuh penghayatan. Objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir PDPR nanti, murid dapat memahami petikan sajak yang akan kita pelajari dengan memberikan respon peribadi tentang bentuk huraian maksud dengan betul. Dan kriteria kejayaannya pula ialah murid dapat menyatakan maksud rangkai kata dalam sajak dengan betul. Jadi untuk hari ini kita akan lihat satu sajak dan anda perlu menyatakan maksud sajak tersebut. Okey, jadi aktiviti PDPR kita pada hari ini akan bermula dengan pengenalan set induksi. Kemudian kita akan teruskan dengan bacaan sajak. Seterusnya kita akan cari maksud perkataan yang digaris yang berhuruf tebal nanti. Okey, kemudian kita akan bincangkan jawapan dan akhir sekali anda harus menulis jawapan anda dalam buku tulis masing-masing. Okey, mari kita baca dan hayati sajak di bawah. Sajak ini bertajuk biarkan alam tersenyum. Okey, kita baca sama-sama. Di sudut itu ada tangan-tangan cemar melontarkan sisa-sisa walaupun di sudut itu sudah ada bekas. Namun masih ada yang sengaja besar kepala tetapi bukan lupa. Di sudut itu ada tangan-tangan alpa, lupa diri walaupun di sudut itu sudah tertera larangan cegah. Sikap angkuh bagai hilang budi pekerti. Sedarlah wahai anak bangsa, baiki diri, hiasi peribadi. Tanamkan rasa cinta pada kebersihan, agar sungai, laut dan tanah tersenyum, tiada pencemaran. Kau berikan harapan, kau berikan masa depan. Agar generasi hari ini, agar generasi muka tidak merana akibat generasi hari ini yang penuh leka. Okey, jadi dalam sajak ini anda boleh lihat ada beberapa ayat yang telah digariskan. Okey, kita lihat ayat yang pertama ialah ayat ni. Di sudut itu. Cikgu terpadam pula. Okey, di sudut itu. Okey, yang kedua, ada tangan-tangan cemar. Besar kepala tetapi bukan lupa. Okey, yang keempat, ada tangan-tangan alpa. Okey, seterusnya, sikap angkuh bagai hilang budi pekerti. Okey, dan yang terakhir, kau berikan masa depan. Jadi, tugasan anda selepas ini ialah cuba anda fikirkan apakah maksud rangkai kata yang berhuruf tebal tersebut. Okey, jadi mari kita lihat contoh maksud bagi perkataan tersebut. Okey, perkataan yang pertama, di sudut itu. Di sudut itu melambangkan di satu kawasan yang berlakunya pencemaran. Okey, di sinilah contohnya dalam gambar. Okey, di sudut itu bermaksud di satu sudut kawasan yang tercemar. Okey, ayat yang kedua, ada tangan-tangan cemar. Okey, ada tangan-tangan cemar bermaksud terdapat segelintir ataupun segolongan manusia yang suka melakukan pencemaran alam. Okey, pencemaran ni semua berpunca daripada tangan-tangan manusia lah, kan? Okey, seterusnya ayat ketiga. Besar kepala tetapi bukan lupa. Besar kepala ni maksudnya orang yang
degil. Okey, besar kepala, sombong dan degil. Okey, tak nak dengar nasihat. Bukannya lupa tapi sengaja melakukan pencemaran. Okey. Seterusnya ayat keempat, ada tangan-tangan alpa. Okey, alpa. Alpa bermaksud lalai. Maksud ayat ini ialah terdapat golongan manusia yang bersikap acuh tak acuh, lalai. Okey, tidak mengindahkan pencemaran yang mereka lakukan. Okey, seterusnya sikap angkuh bagai hilang budi perketi. Okey, angkuh itu juga bermaksud apa tadi? Sombong lah kan? Angkuh dan bersikap tidak peduli tentang kebersihan, tentang alam sekitar ni. Okey, dan yang terakhir, kau berikan masa depan. Okey, dalam ayat ini bermaksud jaminan kesejahteraan alam pada masa hadapan. Okey, kita tengok ayat dia. Okay, seterusnya mari kita lihat bahagian perkasa ilmu ni. Okay, tahukah anda penduduk di negara ini membuang sampah lebih daripada 33,000 tan metrik sampah setiap hari. Okay, setiap hari tu bertan-tan sampah dibuang. Okay, jadi dia memberi kesan kepada alam sekitar kita. Okay, jadi antara kesan-kesan pencemaran sungai ni, okay, antaranya dianggarkan 77,000 tan sampah dibuang ke dalam sungai pada setiap tahun. Okay, ini data diperoleh oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Okay, Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati pelbagai sisa buangan termasuk beg plastik sampah, peti sejuk lama pun orang buang dalam sungai, tilam, perabot dan peralatan dapur dibuang ke dalam sungai. Okay, antaranya seperti Sungai Seget, Sungai Air Merah di Johor, Sungai Jelutong, Sungai Juru dan Sungai Perai di Pulau Pinang. Ini antara sungai-sungai yang telah dianggap sungai yang mati kerana tidak dapat menampung sebarang hidupan termasuk ikan dan tumbuh-tumbuhan akuatik kerana pencemarannya begitu teruk sekali sampai hidupan akuatik pun tak boleh hidup dalam sungai tersebut. Okey, ini antara kesan buruk pencemaran sungai yang dilakukan oleh manusia. Siapa lagi? Kita lah kan, manusia. Okey, jadi ubahlah sikap dan hargailah alam yang kita ada. Okey, seterusnya untuk latihan hari ini. Okey, selepas ini sila jawab soalan nombor 2 ni, iaitu catat yang ni, salin soalan ni. Nyatakan maksud rangkai kata yang berhuruf tebal. Tadi kita dah bincangkan jawapannya kan. Jadi selepas ini anda tuliskan jawapan berdasarkan perbincangan kita tadi tu. Berikan maksud bagi setiap rangkai kata yang berhuruf tebal. Inilah yang pertama, di sudut itu. Yang kedua, ada tangan-tangan cemar. Yang ketiga, besar kepala tetapi bukan lupa. Yang keempat, ada tangan-tangan alpa. Ni yang kelima dan keenam. So ada 6 perkataan yang perlu anda berikan maksud rangkai kata tersebut. Ini yang cikgu bagi ni contoh sahaja. Jika anda ada pendapat sendiri atau anda ada carian dalam kamus ke maksud-maksud lain, anda juga boleh masukkan dalam jawapan anda. Okey, selamat mencuba. Terima kasih semua. Bye.